Assalamualaikum, nama saya Fairani binti Jani. Based on kepada slide, ini saya akan menjawab persoalan final dari persoalan final prinsip pengurusan. Okey, soalan nombor 1 saya akan jelaskan dan akan simpulkan kat sini. Okey, based on kepada slide, pengertian pengurusan adalah sebagai proses perancangan penyusunan, pengarah dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semuanya dalam sumber organisasi untuk mencapai satu matlamat organisasi ataupun matlamat syarikat. Okey, pengurusan ni dia adalah sebuah sekumpulan yang terdiri sama ada satu ataupun lebih entiti ataupun lebih orang dalam ahli tersebut untuk menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan untuk mencapai satu matlamat. Okey. Pengurus berkait dengan kuasa mengikut pangkat, manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. Okey, dekat sini pengurus adalah sangat-sangat penting dalam sebuah organisasi untuk kita mendapatkan apa impian, apa visi dan misi sebuah syarikat dalam organisasi. Manakala pengurus adalah orang yang akan mengurus dalam kegiatan 5 tugas, iaitu yang pertama adalah merancang, mengatur, ketiga adalah memimpin, keempat adalah menyelaraskan dan kelima adalah mengawal. 5 peranan ini, iaitu 5 tugas ini yang saya sebutkan adalah juga memberi peranan dalam sebuah organisasi, kerana setiap tindakan yang dilakukan harus mengikut step by step, barulah kita akan mendapat result yang seperti matlamat yang kita nak capai. Jadi dekat sini saya akan lebih detailkan kenapa saya cakap 5 tugas tadi itu penting dalam sebuah organisasi. So yang pertama tadi adalah merancang. Kenapa perancang penting? Kerana merancang merupakan satu proses di mana pengurus dah akan menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan satu tindakan yang sesuai untuk diambil dalam peringkat organisasi demi mencapai matlamat organisasi. Okey, so cara terbaik dia untuk mencapai organisasi adalah melalui pilihan tugas yang dilakukan dan dalam membuat panduan bagaimana tugas dilakukan. Okey, merancang macam kita nak plan something. Contoh kita nak plan untuk buat satu produk. So kita kena merancang. Okey, merancang macam like apa ingredient yang kita perlu, apa benda yang kita nak keluarkan, apa benda target marketplace kita, macam tu. Kita kena ada plan, dan plan baru kita move kepada mengatur ataupun mengorganisasikan. Okey, mengorganisasi adalah proses di mana pengurus akan menyusun dan akan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi. Okey, ia merujuk kepada proses mengatur ataupun menyelaraskan tugas-tugas sumber organisasi. Senang disimpulkan adalah untuk ia menentukan kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Siapa yang kena buat tu, siapa yang kena buat ni, macam mana dia kena buat tu. Okey, dah akan diuruskan dan dikoordinasikan. Sebab tu kita ada carta organisasi semua tu. Okey, kita kena ada step, kita ada kena plan. Siapa pengurus, siapa setiausaha, tugasan mesti siapa. Sebab kita tak boleh handle seorang. Kalau kita handle seorang, kita tak tentu apa yang kita dapat tu puas. Contoh kalau kita buat dalam berkumpulan, dalam berorganisasi, seorang ada kelebihan yang tersendiri. So itulah kebaikan dia. Okey, yang ketiga kita move kepada memimpin, iaitu 3 pengurus tadi. Okey, memimpin dia memerlukan proses pengurus, cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar diorang dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Okey, dia untuk mencapaikan, seperti cakap tadi, untuk mencapaikan organisasi lah, matlamat organisasi. Ia menjadi sumber inspirasi dan motivasi kepada pekerja supaya mereka bekerja dengan lebih keras untuk mencapai matlamat organisasi. Ia juga akan melibatkan aktiviti dan akan mempengaruhi dan memimpin individu yang terlibat dalam tingkah laku kerja untuk pencapaian matlamat dan organisasi. Pemimpin kita kena ada guide. Kita kena ada guide dengan orang yang tahu, dengan orang yang pengalaman, dengan mempunyai knowledge yang tinggi. Sebab itu orang atas akan memimpin orang bawah
untuk push diorang ataupun untuk motivate diorang untuk lebih kerja keras. Sebab matlamat yang nak capaikan dalam satu organisasi syarikat adalah besar. So dia tak semudah yang disangka. Dia kena ada step by step, iaitu kita kena ada guide daripada orang atas untuk memberi motivation kepada orang bawah. Dan akhir sekali adalah mengawal. Mengawal dia merupakan proses di mana pengurus akan memantau setiap prestasi semasa dan mengambil tindakan pembaikan untuk memastikan hasil kerja itu mencapai tahap maksimum yang diperlukan. Seperti yang dijangkakan. Ini adalah merupakan proses akhir, di mana proses itu dia akan tengok apa kekurangan dan apa kelebihan, apa yang patut diubah, apa yang patut ditambah baikkan, apa yang patut dielakkan. Pengurus pengawalan aktiviti organisasi supaya prestasi sebenar adalah selaras dengan standard ataupun piawai yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan penambahbaikan dalam bagi mencapai matlamat organisasi. So dekat sini adalah kerja akhir yang sangat-sangat perlu dilakukan untuk menjadikan sesuatu keputusan untuk mendapatkan satu result yang puas hati. Sebab kita nak capai matlamat tu seperti yang kita dah merancang. Apa yang kita rancang dan apa yang kita dah atur. So dekat sini kita nak tengok sama tak apa yang kita rancang, apa yang kita dapat sama tak dengan apa yang kita rancang, apa yang kita mahukan. So dekat sini amat-amatlah diperlukan dalam bentuk final proses. Begitu juga dengan pengurus. Pengurus perlu melaksanakan dari segi pelbagai peranan dalam melaksanakan pelbagai aktiviti seperti interpersonal, peranan maklumat dan peranan tertentu. Mereka ni boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu yang pertama adalah interpersonal, yang kedua adalah information, yang ketiga adalah decision. Dekat sini itulah perbezaan fungsi pengurus dengan peranan pengurusan. Fungsi dengan peranan adalah benda yang berbeza. Fungsi tadi adalah yang 4 tadi, iaitu mengawal, merancang dan sebagainya. Manakala peranan pengurusan adalah dia melaksanakan aktiviti, iaitu information, interpersonal dan decision. Dia membuat keputusan semua tu. Seterusnya saya akan memperdetailkan kenapa pengurusan penting dalam organisasi untuk memacu matlamat organisasi. Kenapa ia penting dalam sebuah organisasi? Kenapa pengurusan ni dia mampu untuk berdaya saing dengan industri-industri luar dan pemacu industri lain. Untuk memperjelaskan untuk permulaan, saya akan menerangkan apa itu pengurusan. Pengurusan seperti yang saya telah explainkan dalam soalan nombor 1 tadi, saya akan menjelaskan secara ringkas dekat sini, iaitu pengurusan adalah pencapaian matlamat organisasi dalam organisasi secara efektif ataupun efektif dan efisien melalui proses merancang, mengorganisasi, memimpin, mengawal sumber-sumber bagi mencapai matlamat organisasi. So kita memerlukan elemen-elemen ini yang empat tadi yang saya telah terangkan untuk menjalankan sebuah organisasi itu dalam bentuk yang baik, untuk mendapatkan yang baik. So kalau tak ada benda ni, tak jalan. So benda ni penting lah. Selain itu saya akan menerangkan apa itu peranan organisasi untuk lebih detail. Peranan pengurusan saya akan terangkan 3, iaitu yang pertama adalah penjalin hubungan perancang, yang kedua ia berperanan untuk membuat keputusan, yang ketiga ia memberi peranan untuk pemberi maklumat. Yang pertama iaitu penjalin hubungan. Penjalin hubungan pula saya akan pecahkan lagi kepada 3, iaitu pertama adalah peranan tunggak, yang kedua adalah peranan pemimpin, yang ketiga adalah peranan penghubung. Yang
saya akan jelaskan pertama adalah peranan tunggak, iaitu yang pertama, pecahan yang pertama. Apa itu peranan tunggak? Peranan tunggak ia adalah senang cerita dia adalah pengurus untuk mewakili jawatan atau organisasi dalam menyambut dan memberi penerangan kepada pelawat, pelanggan ataupun pihak luar dalam yang memerlukan maklumat berhubung dengan organisasi. Okey, biasanya lah pengurus lah yang akan terlibat dalam semua benda ni dengan upacara penting dalam organisasi yang diwakili oleh pihak pengurus atasan. Okey, untuk mewakili organisasi bagi upacara yang kurang penting biasanya diwakili oleh pengurus peringkat bawahan. So peringkat tunggak ni adalah pengurus atasan yang akan handle. Okey, dia akan ambil alih untuk semua benda ni. Dia yang akan memberi penerangan kepada pihak luar. So selalunya untuk pengurus peringkat bawah lain pula yang dia akan ambil alih. Okey, yang kedua saya akan menerangkan iaitu peranan pemimpin. Okey, kenapa peranan pemimpin ini penting untuk menjalankan satu organisasi yang baik? Kerana pengurus juga adalah ketua dalam organisasi ataupun jabatan kumpulan. Okey, dengan itu pengurus biasanya tak bertindak sebagai pendorong. Jadi dia akan memberikan bantuan, motivasi ataupun motivate, latihan dan tunjuk ajar skill kepada pekerja dalam organisasi. Dia akan membentukkan bawah-bawahan dia, akan memberi satu pengalaman ataupun knowledge pada orang baru untuk orang bawah-bawah ni capai apa yang dia nak. Okey, pengurus ni sebagai role model lah. Okey, kepada pekerja. Segala tindakan pengurus biasanya akan menjadi ikutan pekerja, dan pada masa yang sama pengurus boleh bertindak sebagai fasilitator kepada pekerja lain untuk mencapai matlamat organisasi. Dekat sini semangat cerita kita sebagai pekerja lah. Pihak pengurus akan pemimpin dia akan guide dia punya pekerja. Maybe dia akan dari segi sebagai latihan akan bagikan ceramah motivasi ke apa benda untuk terdedahkan pekerja dia dengan apa yang dia nak, apa yang dia anjurkan, apa kemahuan dia, macam tu. So dekat sini peranan pemimpin penting sebab pengurus ni dalam sebuah organisasi yang besar, yang ramai. So yang buat kerja mostly adalah orang-orang yang bawah ataupun dia punya pekerja. So contoh kalau kita peranan pemimpin ni tak ada dalam organisasi, pekerja dia tak dapat nak tangkap dengan lebih jelas apa yang dia nak, apa pemimpin yang dia nak, apa organisasi yang dia nak capai. So dekat sini penting peranan pemimpin penting untuk guide dia punya pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Yang ketiga adalah peranan penghubung. Pengurus sebagai penghubung antara organisasi dengan pihak luar ataupun sesama pekerja. Okey, dia akan menyampaikan dan akan memberikan dan mendapatkan maklumat daripada pihak luar yang akan memberikan kepentingan kepada organisasi. Okey, dia akan menggunakan pihak luar untuk memberikan kepentingan dalam organisasi syarikat dia. Okey, hubungan yang berlaku sama ada secara rasmi ataupun tidak yang tidak mustahak, dia mestilah memberi kesan. So dekat sini hubungan yang berlaku biasanya dengan pembekal. Selalunya dekat sini proses akan berlaku dengan pembekal, pelanggan, pelabur ataupun pihak bank. So dia akan menggunakan pihak luar untuk memberi manfaat kepada organisasi dia. Contoh bagi pihak bank, dia akan buatkan satu pinjaman ke apa benda. Okey, so dia akan melibatkan wang, sama ada benda tu berlaku secara rasmi ataupun tidak, tapi dia akan memberikan manfaat kepada organisasi dia. Okey, seterusnya saya akan jelaskan peranan pengurus dalam pembuat keputusan.
keputusan ni pula saya akan pecah lagi kepada 3, iaitu peranan usahawan, peranan yang kedua adalah peranan menangani gangguan, yang ketiga adalah peranan pengagihan sumber. So kita move kepada yang nombor 1, iaitu peranan usahawan. Okey, apa itu peranan usahawan? Dia adalah pengurus. Dia sepatutnya seharusnya dia akan memberikan tanggungjawab untuk meningkatkan kecekapan dan kebersanan dalam segala aktiviti perniagaan yang dijalankan. So dekat sini pengurus perlu mempunyai ciri-ciri seorang usahawan seperti macam sentiasa berusaha untuk mempelbagaikan dan membangunkan perniagaan dia dan mengenal pasti peluang-peluang baru yang dia boleh selitkan untuk perniagaan dia, yang sentiasa berusaha untuk membangunkan perniagaan dia. Okey, dan yang paling penting dia peranan usahawan ni dia kena tahulah apa peluang baru yang dia boleh nak cipta dekat dalam industri kita. Okay. Of course usahawan dia mementingkan keuntungan. So dekat sini dia untuk meningkatkan keuntungan syarikat di samping memenuhi citarasa pelanggan. Okay. Contoh dia buat satu produk yang dia tahu peluang produk tu besar untuk customer dia, yang secara tak langsung dia memberikan keuntungan kepada usahawan tersebut. Okay. Pengurus perlu menggunakan daya kreatif dan inovasi mereka untuk meningkatkan kelebihan bersaing dan pesaing dalam dalam pasaran lah. Yang paling penting sikap ataupun peranan usahawan adalah seorang yang kreatif dan inovasi. Kalau seorang usahawan yang tak kreatif, dia tak mencipta sesuatu produk yang baru. So contoh kalau dia macam copy paste ataupun copy idea daripada satu produk yang dah terkenal, dekat sini peluang untuk dia build up dia punya brand susah, sebab brand dia dah ada dekat brand satu lagi. So dekat sini kita kena kreatif dan inovasi ataupun mencipta produk baru ataupun inovasi. Contoh inovasi adalah contoh ubat gigi, berus gigi function untuk berus gigi, tapi dia inovasi adakan penutup gigi. So dekat situ kelebihan satu produk, kelebihan brand lain untuk tarik pelanggan, customer yang dapat menguntungkan dia. Okey. Yang kedua, saya akan move kepada peranan menangani gangguan. Okey, di antara peranan pengurus adalah untuk menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah berkaitan kerja, berhubungan sesama pekerja. Okey, masalah berkaitan produk ataupun masalah berkaitan dengan pelanggan. Okey, pengurus seharusnya meneliti dan memahami, cuba mengenal pasti tindakan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang perlu ditangani. Okey, supaya masalah tersebut tidak mengganggu pencapaian matlamat satu organisasi. Dekat sini sangat-sangat penting kerana nak buat satu bisnes macam-macam gangguan datang. Sama ada kita ada masalah dengan pelanggan ataupun ada masalah dengan supplier. So dekat sini pengurus bermain peranan untuk menyelesaikan ataupun mengenal pasti masalah tersebut. Contoh masalah dia dapat sebab itu pentingnya feedback customer. Okey, kat situ kita boleh filter customer, apa kurang produk ni, apa kurang produk tu. Okey, customer akan beritahu. Contoh sebagai contoh untuk produk makanan, ada kata Chokoja ni terlampau manis ke apa ke. Dekat sini pengurusan peranan untuk bagi kurangkan sedikit manis ataupun mengurangkan sedikit rasa muak, sebab coklat muak kan. So dia main peranan dekat part ni untuk stabilkan dia punya rasa tu dengan customer. Bila kita dah tahu problem masalah produk kita, barulah kita dapat tiada gangguan dan kita dapat bergerakkan satu produk, menggerakkan produk kita tu dengan lebih lancar and smooth. Okay. Seterusnya adalah peranan pengagihan sumber. Okey, pengurus dia merancang dan mengelola ataupun dia merancang dan sumber-sumber organisasi mengikut kepentingan dan kesesuaian tugas kepada unit-unit jabatan tertentu.
Sumber organisasi meliputi sumber manusia, sumber fizikal. Okey, penentuan kombinasi sumber yang cekap antara kedua-dua jenis sumber akan menghasilkan output yang terbaik. Okey, yang ketiga adalah peranan pengurus adalah pemberi maklumat. Okey, pemberi maklumat ni saya akan pecahkan lagi kepada tiga, iaitu yang pertama adalah peranan pemantau, yang kedua adalah peranan penyebar, yang ketiga adalah peranan jurucakap. Okey, mari kita tengok apa itu peranan pemantau. Okey, peranan pemantau ni sebenarnya pengurus biasanya bertindak memantau kegiatan dan mengumpul maklumat sama ada dalam luar organisasi. Sama ada di dalam ataupun di luar organisasi. Sebagai maklumat yang didapati daripada laporan, mesyuarat, seminar, perbincangan pihak-pihak tertentu. Okey, sebab itu pentingnya kalau kita buat meeting ataupun kita buat report untuk kita kena pasti, untuk kita mendapatkan maklumat sesuatu dalam bentuk organisasi. Okey, motifnya untuk membuat pemantauan untuk memantau ataupun menyoal pekerja-pekerja untuk mendapatkan maklumat dalam satu buah organisasi. Pengurus yang mempunyai maklumat akan lebih bersedia untuk membuat keputusan dan memastikan subordinat melakukan tugas bagi mencapai matlamat ditetapkan. So, kita kat sini tak boleh nak tanya sebelah macam macam kita tak boleh nak tahu satu pihak saja. Macam kita tak boleh nak ambil berat tentang kita punya customer. Kita kena ambil berat juga pasal pekerja-pekerja kita, sebab siapa yang membantu pekerja-pekerja kita juga kan. So itu pentingnya untuk kita membuat pemantauan ataupun meeting ataupun report untuk mendapatkan feedback daripada pekerja kita. Kat situ kita boleh nak untuk kita boleh nak tahu apa keputusan kita buat untuk memastikan subordinat tugas bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, yang kedua adalah peranan penyebar. Kenapa penyebar? Okey, kerana penyebar akan menyampaikan maklumat penting yang diperoleh daripada pemantau semasa mesyuarat atau persidangan. Biasanya akan disebarkan kepada subordinat melalui memo ataupun perjumpaan bersama subordinat. Okey, bila kita buat perjumpaan, dekat situ kita akan melakukan perbincangan, akan membicarakan masalah, apa yang tak kena, apa yang kena. Okey, maklumat yang disebarkan termasuklah objektif dan perancangan kerja kepada subordinat. Okey, kat sini lah kita akan bentangkan segala jalan kerja kita, apa yang kita nak lakukan untuk organisasi, kat situ lah. Okey, penyebaran maklumat secara mendatar juga boleh berlaku sesama rakan kerja. Okey, kebiasaannya maklumat ni perlu disaring untuk memastikan maklumat yang tepat untuk diperolehi. Dengan conclusion kat sini yang demikian, pengurus harus menyebarkan maklumat yang tepat dan betul kepada subordinat untuk mengelakkan wujud sebarang kekeliruan. Okey, dekat sini bila kita akan melakukan perbincangan ataupun mesyuarat dengan subordinat, contoh pengurus menyatakan kemahuan dan kehendaknya tersebut, dia kena cakap biar terang untuk mengelakkan kekeliruan berlaku. Yang ketiga adalah peranan jurucakap. Okey, pengurus dia akan bertindak sebagai jurucakap semasa bertindak memindahkan maklumat kepada pihak-pihak luar unit-unit kerja mereka. Okey, pengurus dia sangat-sangat penting mempunyai kemahiran bercakap untuk meyakinkan. Contohlah, saya nak promosikan saya punya produk dekat company lain untuk dia membeli. Okay, so saya kat sini saya kena pandai bercakap. Saya kena yakinkan produk saya ni bagus, produk saya ni dapat menguntungkan syarikat tersebut. Okay, pengurus akan bercakap menjadi jurucakap dalam kerja atau mungkin mewakili organisasi dalam perundingan dengan pihak luar organisasi seperti pelanggan, pembekal, kerajaan dan pelabur. Okey, contoh pelabur pun kita kena pandai cakap. Kita kena bercakap. Kenapa? Apa benefit kalau awak ambil dengan saya? Okey, saya boleh buat apa dekat company awak? Okey, kepada pembekal kita pandai cakap. Contoh mungkin kita kalau kita pandai bodek ke apa
apa kita akan dapat harga borong ke apa ke harga yang menjangkau. Kat sini peranan-peranan pengurus sangat-sangat penting sebagai jurucakap untuk mendapat benefit kepada organisasi yang lain lah. Okay, dekat sini saya akan detailkan kemahiran pengurusan. Okay, pengurusan ni penting dan berkemahiran untuk meningkatkan kepesanan dalam pengurusan. Okay, pengurusan ada berapa jenis? Kat sini saya akan detailkan nanti. Kat sini ada 3 jenis pengurusan. Jadi saya akan detailkan. Okay, ada beberapa jenis kemahiran yang diperlukan oleh pihak pengurusan. Okay, antaranya kemahiran konseptual, iaitu adalah kemahiran pertama adalah kemahiran konseptual, yang kedua adalah kemahiran teknikal, yang tiga adalah kemahiran kemanusiaan. Okey, kemahiran pengurusan ni penting. Contoh, kalau pengurus tak ada kemahiran, tak akan bergerak untuk menjalankan yang sempurna, untuk menjalankan satu organisasi yang sempurna. Pengurusan juga memainkan peranan sebagai kemahiran. Okey, apa itu kemahiran konseptual? Okey, kemahiran ini berkaitan dengan keupayaan melihat organisasi secara menyeluruh, iaitu memahami hubungan kait dalam saling bergantung antara bahagian lain ataupun unit dalam organisasi, serta memahami bagaimana organisasi menyesuai diri dalam persekitaran perniagaan. Okey. Kemahiran konseptual ni membolehkan pengurus memahami kesan sesuatu tindakan ke atas organisasi. Contohnya melihat bagaimana berbagai fungsi organisasi yang saling melengkapi antara satu sama lain, ataupun memahami bagaimana organisasi berhubungan dengan persekitaran, dan menyedari bagaimana perubahan yang berlaku di sesuatu bahagian organisasi akan memberikan kesan kepada keseluruhan organisasi. Okey, kefahaman yang tidak jelas terhadap aspek-aspek yang saya telah cakap tadi, dia akan membolehkan pengurus membuat perancangan jangka panjang bagi organisasi. Okey, kemahiran ini penting dalam pengurus atasan. Okey, dekat sini sangat penting sebagai pengurus untuk melihat ataupun merancang sesuatu untuk jangka masa panjang, kerana dia telah melihat pada masa tahun lalu dari sudut persekitaran, dari sudut organisasi, dalam bahagian-bahagian unit organisasi, dalam menyesuaikan diri dalam persekitaran perniagaan. Dekat sini dia akan membuat sesuatu daripada perubahan ke tahun yang pada masa akan panjang. Okey, dekat sini penting kepada pengurusan atasan lah. Yang kedua adalah kemahiran teknikal. Okey, kemahiran teknikal ni merupakan kemahiran yang melibatkan kebolehan keupayaan pengurus untuk memahami dan menggunakan teknik, kaedah, peralatan, prosedur yang tertentu dalam pekerjaan. Dekat negara kita ni dah macam-macam institusi pengajian dah dianjurkan dari segi akademik ataupun kemahiran. Okey, dekat sini sangat-sangat penting kemahiran diperlukan dalam bidang kemahiran lah. Okey, contoh dia institusi yang ada kat Malaysia ni ada institusi kemahiran MARA. Okey, tak ralik lah kalau sebuah syarikat atasan memerlukan seseorang pekerja yang mahir dalam bidang kemahiran, sebab kerana diorang tak perlu membuang masa untuk mengajar orang yang tak tahu kemahiran dengan berbanding orang yang dah tahu basic tentang kemahiran. Tak kisah kemahiran dari sudut apa, at least as long as benda tu dia dapat melihat sesuatu benefit kepada seseorang. Faham tak? Macam like contoh saat A, dia tak ada kemahiran, tetapi dia mempunyai peluang yang lain. Tapi B, dia punya kemahiran, dia tahu apa yang dia buat, dia tahu apa yang dia kena buat, step yang dia kena buat. Dia dah tahu basic pekerjaan tersebut. So tidak pelik kalau orang atasan syarikat tersebut memilih orang yang B, sedangkan dia hanya ada kemahiran tapi akademik apa semua tak ada. Faham tak? Sebab dia tak perlu spend masa untuk mengajar orang yang A, sedangkan dia tahu orang yang B lebih tahu. Kat situ kat situ kemahiran penting. Okey,
meskipun kemahiran ini sangat diperlukan oleh pengurusan bawahan, sebab kenapa bawahan memerlukan, kerana ia terlibat secara langsung dalam proses penilaian pekerjaan bawahan. Okey, tapi kemahiran teknikal dalam kalangan pengurusan pertengahan dan pengurusan atasan akan membantu mereka dalam urusan pentadbiran syarikat. Dan akhir sekali adalah kemahiran kemanusiaan. Okey, kemahiran kemanusiaan ni dia merujuk kepada kemahiran berkomunikasi, bercakap dengan pelbagai pihak, pihak luar, pihak dalam, dalam tujuan tertentu lah. Contohnya macam nak promote ke apa benda ke, itu adalah komunikasi. Okey, kemahiran ini dia akan melibatkan keupayaan untuk membentuk kerjasama dengan individu ataupun kumpulan yang dipimpin. Okey, keupayaan membentuk kerjasama ni boleh dilihat melalui interaksi dan komunikasi yang baik sesama ahli. Dia boleh bekerja dengan ataupun boleh bekerja dengan orang lain kan, melalui interaksi dan komunikasi yang baik. Ini juga akan lebih memahami gelagat dan kepentingan individu ataupun kumpulan dalam setiap aktiviti yang melibatkan penyertaan. Pengurus yang mempunyai kemahiran kemanusiaan yang unggul akan berupaya melaksanakan tanggungjawab kepimpinan yang baik, cekap dan berkesan. Okey, bila kita mempunyai seorang pengurus yang berupaya untuk melakukan aktiviti yang cekap semua ni, dia memberi kesan positif kepada pengurusan. Okey, pengurusan juga boleh menggunakan kemahiran kemanusiaan yang dimiliki bagi memotivasikan individu ataupun kumpulan yang dipimpin dan mewujudkan persekitaran komunikasi yang memberangsangkan faedah organisasi dan aktiviti yang dilaksanakan. So dekat sini kalau kita dapat pengurus yang beri positif vibe, dia akan menghasilkan positif result. Okey, contoh kalau kita dapat pengurus yang malas, macam nak buat kerja pun macam nak tak bermaya ke, ataupun dia tak ambil tahu pasal kerja dia ke, kat sini kita tak dapat nak capai tahap apa yang kita nak. Kat sini pentinglah peranan pengurus untuk menjanakan ataupun berdaya saing dengan produk-produk lain. So dekat sini saya boleh rumuskan pengurus adalah sangat-sangat penting, adalah main karakter dalam sudut organisasi. Sebab kalau kita dapat pengurus yang tadi ini, kita tak akan dapat capai apa yang ditargetkan. So dekat sini pengurus adalah sangat-sangat memberi peranan yang penting dalam organisasi untuk mencapai tahap pemancu dalam sebuah organisasi, ataupun pemacu untuk berdaya saing dengan syarikat-syarikat lain. Itu saja daripada saya. Maafkan saya kalau apa yang saya cakap ni ada kesalahan-kesalahan, tapi ini yang saya faham.